Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini bersama-sama kita berkumpul sekali lagi. Edisi kita untuk sambung pesan kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas, di mana kita telah menghabisi bab yang ke-14 bersabit dengan Qiyamul Lail ataupun sembahyang pada malam hari, ya. Telah berkongsi tentang definisinya, hukumnya dan sikit sebanyak tentang praktis Rasulullah SAW dalam hal itu. Ala kulli hal, ia adalah ibadah yang amat ditekankan dalam syarak untuk kita lakukan sekadar yang kita mampu, insya-Allah taala. Dan pada malam ini kita nak masuk bab yang khususnya, itulah bab yang ke-15. Itulah bab muhasabah diri, ya. Bab yang kedua terakhirlah. Satu lagi bab zikir menjelang tidur. Kemudian satu lagi beberapa permasalahan tentang solat sunat, ya. Saya kira bab yang ke-15 ni kira macam bab yang akhir lah, ya. Sepatutnya zikir sebelum tidur tu dimasukkan sebelum Qiyamul Lail, ya. Tidur dulu, after that kita bincang tentang Qiyamul Lail. Tapi dia bincang Qiyamul Lail dulu, baru bincang tentang tidur lah, ya. Tapi tak apa, kita baca je dulu. Kemudian jika ada persoalan-persoalan tentu kita bolehlah soal jawab, insya-Allah taala. Okey, dah hujunglah buku ni. Kata si pengarah, jika anda telah menunaikan solat witir sebelum tidur, dan ini dianjurkan bagi orang yang tidak ingin qiyam pada akhir malam, atau bagi orang yang khawatir tidak terbangun sehingga solat witirnya tertinggal sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, maka duduklah dan hisablah dirimu, ya. Katanya kita telah semayang Qiyamul Lail, kemudian ditutupi dengan witir, ya. Sekiranya itulah ibadah kita yang terakhirlah pada malam itu, kerana sebaik-baik tutupan kepada ibadah ialah dengan witir. Semayanglah malam tu, kita bangkit, kita semayang, kita baca Quran dan seumpamanya. At the end kita tutup dengan witir. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau kita dah witir pada awal malam, tak perlulah kita witir lagi sekali, ya. Dan itu juga harus bahkan digalakkan juga dalam syarak, terutama jika kita tidak berniat untuk Qiyamul Lail, ataupun kita tak pasti aku ni nak bangun malam awal ke ataupun tidak, takut-takut kita miss, tak kala kita bangun saja telah masuk fajar ataupun azan subuh, ya. Bila dah azan subuh, habislah witir je. Walaupun ada ulama yang kata boleh witir lagi kalau kita bangun lambat, baru-baru dah azan kan, kita boleh witir, bangun-bangun mandi ataupun ambil wuduk dan witir sebelum kita menaikkan solat subuh. Ada yang kata boleh, tapi sebahagian kata tidak boleh, ya. Kerana waktu witir adalah antara isyak, after kita solat isyak lah, ya. Before kita solat isyak tak boleh, sampai masuknya waktu subuh, ya. Jadi sebaik-baiknya kita semayang dalam waktu tu lah. Tapi kalau kita dah terjagus, witir tak semayang lagi, ya, boleh saja. Ada pendapat ulama yang kata boleh, dan memang ada hadisnya, ya. Itulah hadis diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud tak silap, ataupun dalam Sahih Bukhari, ya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, kata Nabi, man nama anil witri au nasiyahu falyusallihi idza dzakarahu. Aukamakal. Kata Nabi, siapa-siapa yang tertidur daripada melakukan witir, maknanya dia miss, bila dia bangun lambat, ya, tertidur, jaga-jaga dah subuh, ataupun dia terlupa, tak ingat nak sembahyang witir, tahu-tahu dah subuh kan,
Sama ada dia miss dengan sebab tidur atau dengan sebab lupa. Maka Nabi kata bila dia bangkit, dia semayang lah. Atau bila dia ingat, dia semayang lah. Jadi datang hadis ni, ulama kata boleh saja kalau kita tertinggal lah dengan sebab-sebab yang berkenaan. Ala kulli hal, sebaik-baiknya kita semayang lah dah waktunya. Ujung lah ya. Pasal Nabi SAW berkata, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kamu jadikanlah sembahyang malam kamu ditutupi dengan witir. Dan jika kita lihat practically memang Rasulullah SAW menutupi sembahyang dengan witir. Cuma once while, sekali-sekala saja Nabi dah sembahyang witir, after that Nabi masih sembahyang lagi sembahyang lain selepas itu. Nabi witir dah. Tapi after that Nabi sembahyang juga 2 rakaat. Ada riwayat begitu. Jadi para ulama kata nak menunjukkan bahawa harus kita solat walaupun kita telah solat witir. Boleh saja, walaupun sebaik-baiknya kita akhiri dengan witir, tapi boleh saja maswal untuk kita semayang witir, after that kita semayang-semayang lain, boleh saja ya. Ada katanya kalau kita tak nak bangkit ataupun niat tak tahu nak bangkit atau tidak, kita semayang awal ya. Itu juga digalakkan, kerana Rasulullah SAW dah pernah berpesan kepada beberapa orang sahabatnya, antaranya Abu Hurairah, antaranya Abu Darda. Kata mereka, awsani khalili bisalas ma ada'ahunna ma'ishtu. Nabi berpesan kepadaku 3 perkara, aku tidak akan tinggalkan selagi mana aku hidup. Ya. Salah satu ialah an utir qabla an anam. Aku witir dulu, after that baru tidur. Ya. Jadi harus. Bahkan Rasul Bukhari, Aisyah ditanya oleh sahabat yang lain, kaifa kana Nabi yutir? Macam mana Nabi melaksanakan solat witir? Beliau berkata, kana Nabi yutir min awalihi atau min awalil lail atau akhirihi kata beliau, kana Nabi yutir min awalil lail wa awsatihi wa akhirihi. Nabi ni dia witir kadang di awal malam, kadang di akhir malam, kadang di hujung malam. Kadang di pertengahan malam, kadang di hujung malam. Maka sahabat itu berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala li hadzal dini si'atan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan agama ini luas. Ya, ada benda dia very open, dia fleksibel. Ya, dia tak fix lah. Sementara waktu dia luas. Cuma adalah hak afdal, hak kurang afdal, itu saja. Ibadah sunnah ni dalam konteks-konteks yang begitu. Ya. Hari-hari kita buat. Baik, jadi dia kata kita dah semayang witir, mana dah hujung lah, nak subuh ke macam tu, maka hisaplah dirimu. Ya, kita boleh beristighfar ya, sambil-sambil kita boleh tasbih. Bukan maksud kita diam begitu, tidak. Mana kita melakukan ibadah-ibadah lain sambil kita merenung diri kita sendiri. Apapun kebaikan yang telah anda perbuat, ataupun kebajikan yang anda telah lakukan, atau ibadat yang telah anda tunaikan, maka pujilah Allah, kerana dia yang layak mendapat pujian dan sanjungan. Dialah yang memiliki kurnia dalam hal itu semua. Anda semestinya tidak tertipu dengan amal ibadatmu, dengan mengira bahawa amalmu akan mewajibkan Allah memasukkan kamu ke dalam syurga. Maksudnya kita buat apa yang patut, kemudian kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala ya, di atas kurniaan yang telah diberikan. Kerana rajanya kita melakukan ibadat dengan pemberian Allah Taala juga. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita, tak mempermudahkan kita, bahkan tak memberi kesihatan dan kelapangan kepada kita, kita pun tak boleh buat ibadah juga. Semua datang daripada Allah. Betul tak? Ya. Jadi kata puji Allah. Ya. Sebab itu kita isi malam kita bukan hanya dengan solat, tapi dengan zikir, alhamdulillah, ya, subhanallah. Bahkan kata sebagian sahabat macam Uqbah bin Amir, ada Sahih Bukhari ataupun Muslim, Nabi ni bila berzikir pada malam hari, dia berzikir dengan tempoh yang lama. Kerana Nabi yaqulu subhana rabbiya al-azim al-hawi wa kana Nabi yaqulu subhana rabbil alamin al-hawi. Itu salah satu contoh zikir Rasulullah SAW pada malam hari, bertasbih kepadanya. Dan katanya al-hawi ni maksud lama.
Tentulah ya. Jadi Nabi bukannya semayang saja ya. Nabi juga melakukan ibadah yang lain. Jadi kita buat, tapi jangan kita sangka Allah Ta'ala akan mewajibkan kita masuk syurga pula. Kerana katanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhula ahadan minkum amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayataghammadanillah minhu bi fadli wa rahmah. Tidak akan masuk seseorang kamu dalam syurga dengan amalanmu. Ya. Sahabat berkata, kamu pun begitu ya Rasulullah. Nabi berkata, ya, aku pun begitu. Melainkan jika aku dilimpahi dengan rahmat Allah dan kelebihan daripadanya. Ya. Allah ni yarhamu man yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah Ta'ala boleh saja merahmati siapa yang dia mahu, dan boleh mengazabkan siapa yang dia mahu. Jadi kita buat amal ibadah saja dan mudah-mudahan ia diterima oleh Allah SWT dan menjadi sebablah untuk kita masuk ke dalam syurganya. Tapi tak wajib bagi Allah. Itulah maksud si pengarang. Ya. Aku bertanya kepada Rasulullah daripada Aisyah, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Surah Al-Mu'minun ayat 60. Apa maksud? Saya tanya Rasulullah, apakah maksud orang-orang yang meminum khamar dan mencuri? Rasulullah menjawab, bukan wahai putera As-Siddiq, akan tetapi orang-orang yang mereka berpuasa dan bersedekah dan mereka takut dan khawatir bahawa amal mereka tidak diterima. Mereka itulah orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan dan mereka orang yang segera memperolehinya. Di mana ni ya? Surah Al-Mu'minun ayat 60. Ya. Aisyah tanya Rasulullah SAW akan makna ayat ini. Al-Mu'minun ayat 60. Minum nombor apa? Ui, sejuk tu malam ni ya. Ya 60. Ini dia. Okey. Aisyah bertanya kepada Rasulullah akan makna ayat ini. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang diberikan apa yang mereka diberikan. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan. Dan hati mereka takut kepada Allah. Dan mereka percaya kepada Tuhan mereka akan mereka dikembalikan. Jadi Aisyah tanya, apakah maksud ayat ini? Adakah orang melakukan kejahatan seperti minum khamar, mencuri atau seumpamanya? Nabi kata tidak. Ya. Orang yang takut di sini bukan orang yang melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang melakukan kebaikan seperti berpuasa, solat, bersedekah, tetapi mereka takut akan ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan mereka lah orang yang mendapat kebaikan dan orang-orang yang segera memperolehi kebaikan berkenaan. Ya. Jadi takut-takut pada Allah ni bukan hanya takut sebab kita buat dosa. Boleh juga takut kerana kita melakukan suatu ibadah, takut-takut Allah Ta'ala tidak menerimanya. Dalam hadis Muslim pada Abi Hurairah kata Nabi, inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi'amal ahli jannah summa yukhtam lahu amaluhu bi'amali ahli an-nar wa inna rajula la ya'malu zaman at-tawil bi'amal ahli an-nar summa yukhtam lahu amaluhu bi'amal ahli jannah. Hadis Muslim. Hadis ini dia mirip dengan hadis yang diriwayatkan
juga Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud yang tuan-tuan belajar adalah hadis 40 Nawawi, hadis yang ke-5 itu ya, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis tentang penciptaan manusia. Ya. Di mana Nabi kata kita ni dalam umat kita mula-mula air mani, kemudian seketul darah, mula-mula nutfah air mani lah. Kemudian alaqah, ya, seketul darah. Kemudian mudghah, seketul daging. Dan bila cukup 120 hari, Allah Ta'ala hantar malaikat. Ya. Dan malaikat tu bertanya Allah, Ya Rab, azakarun am unsa? Asyaqiyun au sa'id? Asyaqiyun am sa'id? Famar rizku, famal ajal. Fayuktab kazalika fi batni ummi, atau kama qala. Jadi cukup 120 hari, dah ada belakang dah kan. Tangan dah ada, apa semua dah ada tu. Nak tiup roh lah. Malaikat pergi. Malaikat tanya Allah Ta'ala, laki ke perempuan ni? Ahli syurga ke ahli neraka? Berapa banyak rezeki dia? Berapa panjang umurnya? Malaikat tanya Allah. Ya. Malaikat Allah Ta'ala hantar kat rahim tu lah. Kemudian Allah Ta'ala wahyukan kepada malaikat itu, lalu ditulis ke semua yang dia tanya itu semasa dalam perut ibunya pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat dalam buku-buku akidah, ulama pun ada bahabat ni khusus tentang takdir manusia, ya. Takdir kita ni dulu Allah Ta'ala tulis dah masa alam roh, ya tak? Ya. Kemudian setelah diciptai Nabi Adam AS, tulis lagi. Lepas tu kita dalam perut mak kita tulis lagi, ya. Lepas tu esok-esok bila kita dah lahir, apa yang kita buat dia tulis lagi, ya. Dan apa yang dia tulis tu tuan-tuan, tak lari sikit pun. Alam roh dulu, semasa penciptaan Nabi Adam masa tu, masa dalam perut mak kita, dengan hak kita duk buat hari-hari ni, dia tak lari sikit pun, ya. Itu dia panggil bentuk-bentuk ataupun waktu-waktu ditulis akan takdir manusia, ya. Nak cerita dah ditentukanlah ahli syurga ke ahli neraka, ya. Masa 120 hari tu. Sebab tu kalau kita belajar atau bincang tentang gugur kan, gugur, ya. Banyak hari ni pun kes menggugurkan anak, ya. Kalau selepas 120 hari, haram sepakat para ulama, ya. Melainkan di atas sebab-sebab yang daruri lah, seperti membahayakan nyawa mak, baru boleh digugurkan, ya. Dah lepas 120 hari, 4 bulan, doktor endorse atau keluarkan keputusan, anak ni tak boleh diteruskan, ya tak? Kalau diteruskan mak mati, bolehlah digugurkan pada waktu itu, ya. Macam isteri saya dulu pun luar rahim, tapi sebelum 120 hari, dalam 2 bulan macam tu lah, dah dapat detect lah, ni tak boleh terus. Ada orang di luar rahim boleh, tapi kena pantau selalulah. Bahkan kadang-kadang kena awal duduk hospital. Ni boleh mengandung dah duduk di hospital. Ada jenis macam tu. Luar rahim ni bukan semua tak boleh, ada boleh. Tapi orang Masih tak boleh. Dia kata membahaya kepada mak. Jadi kena gugurkan jugalah walaupun dah 2 bulan lebih. Tapi sebelum 120 hari. Ya tak? Ini cerita after 120 days. Tak boleh. Very strict bab ni. Tapi kalau bawah 120 hari, ulama khilaf, ya. Ada yang kata harus, ada yang kata makruh, ya. Pendapat sebahagian besar ulama juga kata haram juga, melainkan jika ada tujuan-tujuan atau sebab-sebab yang kalau tak daruri pun, makna sebab-sebab yang betul-betul dibenarkan. Sebab-sebab kesihatan mak tak adalah menyebabkan nyawa mak tu melayang, tapi kesihatan dia terjejas atau seumpamanya, boleh, ya. Tapi kalau yang itu haram, macam fatwa wilayah kita kan, after 120 hari sepakat ulama tak boleh, melainkan jika melibatkan nyawa, especially si mak lah. Tapi kalau bawah 120 hari, dia kata ada ulama
kata boleh, ada kata makruh, ada kata haram, tapi pendapat paling tepat ialah haram. Walaupun bawah 120 hari, dia tetap makhluk. Tak? Nyawa tak ada lagi, tapi badan dah ada, tangan, kaki semua. Hatta isteri saya dulu, masa mengandung 2 bulan lebih, tuan, ada belah kedah. Ada belah kedah, tapi kecil je. Doktor sini bagi tahu tu, dia kata komplit belah kedah dia ni. Dah 2 bulan lebih, ada belah kedah, tangan, kaki apa semua, ada belah kedah, tapi kecil. Ya. Lepas tu tak boleh. Nyawa tak masuk lagi. Tapi dia hidup dah, jatuh hidup dah, ngap, ya tak? Ya. Badan dia pun ada komplit dah tu. Kalau tak komplit pun, dekat-dekat nak komplit lah. Ya. 4 bulan ni memang komplit belakang dah. Tu badan dia, 100% perfect. Cuma tunggu nak roh masuk aja. Tapi kalau sebelum tu pun, apa tu tak boleh semena-mena buka anak. Ya tak? Boleh tak Ustaz gugur nak jaga air muka? Ada banyak kes juga. Ataupun adalah kes-kes tertentu. Ya tak? Ada ayah ustaz. Ya tak? Tahu-tahu anak mengandung, anak luar nikah. Ataupun anak orang, anak kita tu lelaki, boleh dia juga. Oh, gugur lah. Dah saya ustaz kan. Gugur lah. Tak apa 120 hari pun. Mudah-mudah gitu kan. Ya, haram. Haram. Ya. Pendapat yang tepat haram. Ya. Baik. Jadi nak cerita hadis itu sebut poin ni ialah dah ditulis ahli syurga atau ahli neraka. Itu kerja Allah. Kerja kita berusaha. Istaghilu bima aradallahu minkum wala tastaghilu bima aradallahu bikum. Ya. Kata para ulama kita, dia sebenarnya ada hadis juga, tapi hadis itu dhaif. Ya. Dikatakan kata-kata para hukama lah. Kamu kena sibuk apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kamu. Kamu jangan sibuk dengan apa yang Allah Ta'ala mahu ke atas kamu. Apa yang Allah Ta'ala mahu ke atas kita, itu dia punya hal. Pasal dia Tuhan. Yang kita buat ialah apa yang Allah Ta'ala mahu daripada kita. Ya. Itulah maksud si pengarang. Ya. Kemudian dia buat beberapa hadis Nabi tentang kepentingan semayang witir itulah, semayang di hujung malam, ya. Ataupun ibadah dekat-dekat nak subuh tu, kita digalakkan berdoa kepada Allah, ya. Beristighfar. Dan Quran Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Antara sifat orang beriman ialah dia beristighfar pada waktu sahur. Beristighfar pada waktu sahur. Dan doa juga amat digalakkan pada waktu itu, ya. Dan waktu itu adalah waktu kita paling hampir dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih jawful lailil akhir. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya. Ataupun hadis Amr bin Abbasah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim ataupun sebagai sunnah yang lain. Kata Nabi, bila kita belajar bab qiyamul lail adalah hadis itu. Waktu yang paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya, yakni Allah, ialah ketika di hujung malam, ya. Sebab tu Nawawi kata seafdal-afdal sembahyang sunat ialah sembahyang qiyamul lail, bukan rawatib, walaupun majoriti kata rawatib. Kau boleh ba'di hak makat tu, dia kata tak. Rawatib ada sebut dalam Quran? Tak ada. Qiyamul lail disebut banyak ayat. Ya, rawatib Nabi pernah tinggal bila Nabi bermusafir. Qiyamul lail Nabi tak tinggal. La hadaran wala safaran. Hadis bermukim pun tak tinggal, musafir pun tak tinggal. Ya. Sementara memang ada hadis Nabi kata seafdal-afdal sembahyang ialah solatul lail. Afdalu solawati ba'dal maktubati solatul lail. Ataupun qiyamul lail. Ya, hadis saya Muslim tak silap saya, daripada Abi Hurairah. Seafdal-afdal sembahyang selepas solat fardu ialah sembahyang malam, ya. Ataupun qiyamul lail. Jadi amat-amat digalakkan. Dan Allah Ta'ala alam, waktu yang paling baguslah untuk kita bermunajat kepada Tuhan. Pasal kita seorang-seorang dengan Allah kan. Orang lain tidurlah ke. Dan saya personally, kalau kita ada masalah-masalah yang amat besar dan sukar diselesaikan,
jika kita melazimi meminta kepada Allah dan memunajatkan kepadanya di hujung malam, pukul 3 pagi, 4 pagi, waktu tu lah ya. Dia waktu yang amat baik sekali. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita. Kita dapat ketenangan ya. Waktu paling tenang nak buat ibadah, waktu tu lah. Waktu yang paling tenang dan kita pun mendapat ketenangan. Yang tak samalah ketenangan yang kita dapat pada waktu-waktu yang lain. Dia semayang, waktu tu dia tak serupa dengan semayang waktu-waktu yang lain, tak serupa. Walaupun sama-sama kita buat di rumah, dia tak sama. Yalah, ya. Okey. Jadi adalah beberapa perkara dia sebut sikit, tak perlu saya baca satu-satu. Semayang dalam keadaan yang kita mampu berdiri, katanya mampu duduk, mampu baring. Janji semayang. Afdalu al-mawdu' as-salah. Falyastaksir aw yastaqil. Ana dia tu. Ni. Seafdal atau sebaik-baik ialah semayang. Kamu boleh semayang banyak, kamu boleh semayang sikit. Kita pulang lah. Tak. Man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'im. Siapa yang semayang berdiri, dia dapat pahala penuh. Itulah paling afdal kata Nabi. Tadi Umar bin Husain betul lah. Ada Sahih Bukhari. Siapa-siapa semayang duduk, dapat separuh aja pahalanya berbanding orang yang berdiri. Ni kalau saja-saja, kalau sebab uzur tak kurang pahala. Ni saja-saja. Main sunat ni kita boleh je duduk terus tuan. Takbir berdiri, after that kita duduk. Tak ada. Daripada takbir duduk terus. Main fardu, Assalamualaikum, wirid sikit, doa sikit, malah nak bangun. Allahu Akbar. Okey je. Tapi tak dapatlah pahala penuh. Ya tak? Macam orang berdiri. Dan Nabi pun di hujung usia memang Nabi banyak solat cara duduk. Aksara salawati Rasulillah wa huwa qa'id. Dalam Musnad Ahmad daripada Aisyah, kata beliau Nabi banyak sembahyangnya dalam braket di hujung usianya. Dan keadaan bagi dia duduk. Of course lah melibatkan keuzuran. Dan boleh juga untuk tidak melibatkan keuzuran. Uzur-uzur ni mana sakit lah. Dan boleh jadi juga di hujung usia Nabi tak sakit pun, tapi Nabi nak semayang duduk. Okey, pasal harus kan. Ya. Kita pun begitulah. Jadi kalau duduk, separuh kepala berdiri. Kalau baring pula, wa man shalla na'iman, siapa yang solat dalam keadaan baring, maka dia dapat separuh pahala orang yang duduk. Boleh semayang sambil baring tuan. Bahkan Nabi SAW pun ada semayang baring. Ya. Baring tak ada. Silap. Saya ingat tak ada kot. Duduk ada duduk. Nabi duduk qiyam kan. Lepas tu bila nak rokok Nabi bangun. Nabi rokok dan keadaan berdiri. Ada juga. Ya. Dia macam-macam. Tapi cerita dia begitu. Ulama sepakat tuan, qiyam boleh terus duduk. Mana kita duduk, mana kita qiyam dan rokok akan duduk tanpa apa-apa keuzuran untuk sembahyang sunat lah. Ya ulama khilaf ni kalau sujud dalam keadaan duduk tanpa keuzuran. Sebagai ulama melarang, tak sah. Sebagai ulama membenarkan. Ya. Maksudnya tuan-tuan duduk atas kursi gini, semaya Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, ada kiblat lah kan. Sepakat harus qiyam lah kerana duduk atas latar, kau duduk atas kursi, kau tak kisahlah, jadi duduk kan. Rokok pun sepakat boleh. Tapi sujud malas nak turun, malas nak sujud atas latar kan. Sujud atas kursi juga. Padahal tak ada uzur. Ya, cuma kena lebih rendah daripada rokok lah. Qiyam macam ni, rokok macam ni, sujud turun sikit. Boleh tak? Ulama khilaf. Sebab kata tak boleh. Tak ada rukhsah untuk sujud dan keadaan duduk melainkan dengan keuzuran. Tapi sebahagian kata boleh. Dan itu saya lihat fatwa ulama-ulama, especially yang kontemporer, kerana tidak ada nah dalam bab tu. Jadi dia kata boleh saja sebagaimana qiyam. Dia qiyah lah sujud tu kepada qiyam. Kalau qiyam boleh, sujud takkan tak boleh. Cuma dia tidak ada nas.
kerana tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi dalam bab ni tidak pernah dilakukan oleh baginda, tidak semestinya tidak boleh. Cuma tidak afdal. Nampak? Dan saya pun personally ada melakukan juga. Kadang duduk sofa atas rumah, duduk atas sofa. Tapi kalau kita bawa kereta lain, harus. Ini cerita duduk saja-saja macam ni, duduk dalam rumah kita atas sofa ke, atas kursi malas ke. Dah wuduk ada. Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah Akbar. Sujud malas nak turun. Sujud itu je lah. Ya? Ada kiblat mestilah. Syarat-syarat semayang mesti. Saya juga ada semayang dalam rumah saya, sambil-sambil duduk saya saja atas sofa tu, semayang. Tapi saya tak sujud atas lantai. Haruslah, tapi pahala sikit je. Ya tak? Ha? Kapal terbang, kalau semayang sunat tak ada isu. Dia semayang fardu. Jikalau memang tidak ada tempat solat yang khas. Kapal terbang ni, tak kisahlah kapal terbang ke, kereta api ke, bas ke, apa-apa kenderaan, kalau ada tempat semayang yang khas, di mana kita boleh qiyam macam biasa, rokok macam biasa, sujud macam biasa, of course lah kita boleh hadap kiblat dan seumpamanya. Ni semayang fardu semayang sunat tak ada hal. Harus. Isu dia kalau kita semayang di atas kursi. Isu dia situlah. Ya. Ada sebagian ulama kata tak boleh semayang fardu di atas kapal terbang. Melainkan perjalanan yang jauh sahaja, melepasi kadar jamak yang lewat, jamak takhir. Kalau tak melepasi jamak yang lewat, jamak takhir, maka dia kata boleh. Maka dia kata tidak boleh. Kalau melepasi baru boleh, kalau tak melepasi tak boleh. Faham tak? Contoh, saya nak balik Kelantan. Flight pukul 1. Tak masuk Johor lagi. Saya pun naiklah flight. Pukul 1, kalau naik flight Kelantan, tengok driver lah. Kalau driver muda, setengah jam dah sampai. Betul. Macam bas juga, bas kan. Saya balik pun banyak kali naik bas. Malam pun saya balik raya di Pawali. India Raya. Kita sibuk nak balik kampung juga. Beraya juga kita, ya tak? Saya balik naik bas kan. Kalau driver muda, biasa laju. Cepat sampai lah. Kapal terbang pun saya perhati sama juga. Tak tahulah kan. Kalau driver muda ni, tahun ni saya tak naik flight, tahun lepas saya naik flight, driver cepat laju sungguh. Saya pun lambat keluar nak tengok driver muda setara mana. Dalam muda betul, dalam 30-an umur, 2 orang menyembang, dia aku pilot dia, aku kan menyembang. Baik pula tu menyembang saya. Aku kata patut laju. Bila flight dah atas, dia suruh matikan handphone apa semua, dia kata boleh buka balik kan. Saya baru buka handphone, lalu tengok kat luar kan, macam camp Sungai Buloh aja. Lalu camp Sungai Buloh dah, baru nak tengok handphone. Laju. Jadi kalau saya rasa lah macam tu, kot lain, orang lain tak rasa macam tu, saya tak tahu lah kan. Nanti kata pilot laju pula kan. Ya, pilot pun dia ada dia punya standard dia, tak tahulah kan. Okey, kalau kita naik kenderaan tadi macam tu, okey, saya duduk atas flight pukul 1 setengah suruh, betul tak? Boleh tak saya tu semayang Firefly, mana ada tempat solat, main atas kursi, masuk waktu semayang Allah Akbar atas kursi, boleh? Sebagai ulama kata tidak boleh, kena turun semayang di sana sampai pukul 2, baru semayang zuhur. Kerana Nabi SAW tidak pernah solat fardu di atas kenderaannya, atas kedai, atas unta. Sebab atas kedai, atas unta, mana boleh sujud, mana boleh rokok, qiyam pun tak boleh. Main sunat dia balik open. Nabi semayang sunat di atas kenderaan, kerana Nabi salli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Fa idza arada al-faridah nazala fasajada ala al-ard. Kata Ibnu Umar dan sebagian buku sunan, Nabi semayang di atas kenderaan, kemana saja kenderaan itu pergi. Tapi bila Nabi nak semayang fardu, Nabi turun, dan Nabi akan sujud di atas bumi. Setengah riwayat Nabi menghadap kiblat dan Nabi akan sujud di atas bumi. Fardu dia ketat. Jadi semayang atas kursi, atas kapal terbang tak boleh waktu tu, pasal kita boleh semayang after that, ya tak? Let's say lah pergi jauh sikit,
pergi Bangkok. Contoh 4 jam. Melepasi waktu asar. Melepasi waktu zuhur. Naik flight pukul 1 sampai pukul 5. Jadi masa waktu semayang. Tak boleh juga dia kata. Kena jamak takhir di sana. Tapi kalau saya nak pergi China sampai pukul 7 malam contohnya. Melepasi jamak takhir kan. Baru boleh masuk waktu terus semayang. Dia kata begitu. Ya. Pasal kita bab semayang fardu ni dia kena semayang sempurna. Tak boleh semayang ya tanpa qiyam, tanpa rokok, tanpa sujud yang sempurna. Dia mesti perfect. Kalau ada tempat semayang tak ada masalah, dia tak ada tempat semayang kan. Jadi kalau kita boleh semayang masih dalam waktunya, kita semayang dalam waktunya di luar kenderaan. Kalau di luar waktunya pun masih dalam jamak takhir kan. Kalau boleh kita jamak takdim. Flight kita pukul 2 atau pukul 3 nak sampai pukul 7 contohnya. Kan? Kita jamaklah. Awal jamak takdim. Kalau boleh jamak, dia kata wajib jamak. Kalau boleh semayang waktu tu, wajib semayang waktu tu. Kalau boleh jamak, semayang jamak. Sama ada takhir atau takdim. Kalau tak boleh, barulah dia kata boleh semayang atas kenderaan. Ya. Ada ulama fatwa begitulah ya. Tapi ada sebahagian pula kata boleh saja. Ya. Boleh saja. Ya. Adalah dalil-dalilnya. Dia kata ayat Quran kata fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekadar kamu mampu. Jadi di atas ayat ni dia kata bila masuk waktu boleh saja kita sembahyang atas kenderaan. Kalau ada tempat, wajib sembahyang di tempat itu. Kalau tak ada tempat yang khusus tu, kita sembahyang saja di atas kursi. Masuk waktu boleh saja. Yang kata tak boleh tu macam dalam konteks kontemporer macam Ibn Utsaimin, Syekh Saudi dulu kata tak boleh. Tak ramai lah ulama fatwa dalam bab ni. Tapi kalau kita cek tengok ada ulama-ulama tu yang membahaskan. Tapi dalam konteks-konteks macam tu lah. Kalau yang kata boleh tu Syekh Saleh Munajjid, antara ilmuwan juga hari ni. Kalau tuan-tuan cari apa-apa fatwa kat internet, hot naik nombor 1 kalau dalam bahasa Arab, antara fatwa dia lah Syekh Saleh Munajjid, dia antara yang top hari ni. Dia kata boleh. Pasal benda baru kan. Ya, memang asalnya Nabi tak sembahyang di atas kenderaan, tapi kita tak ada choice. Ya, ada. Jadi cerita dia harus. Afdal kita sembahyang di dalam waktunya ataupun kita jamak takdim atau takhir, itu afdal lah. Tapi tak salah kalau kita nak sembahyang sejurus masuk waktu. Dia longgar sikit. Dan saya lihat antara negara yang memfatwakan itu macam Jordan. Jordan pun fatwa begitu juga. Dia kata sebaik-baiknya kita sembahyang dalam waktunya, di luar kapal terbang. Yalah naik flight pukul 1, pukul 2 dah sampai Kelantan. Sembahyang kat Kelantan. Turun flight sembahyang. Betul? Kalau tak boleh begitu, jamak takdim atau jamak takhir. Dia kata. Tapi dia kata harus juga untuk sembahyang tak kala masuk waktu. Afdal saja dia kata. Itu fatwa Jordan. Jadi cerita dia begitulah. Dan saya lihat memang itu lebih memudahkan. Melainkan kalau kita naik flight, wuduk dah ada kan. Masuk waktu tu nak sembahyang terus. Ada ulama kata harus. Ya. Kalau nak sembahyang terus lah. Tapi afdal kita sembahyang di bawah lah. Itu lebih baik ya. Dan lebih berjaga-jaga sebenarnya. Sembahyang kat bawah soh-soh. Ibadah soh. Tapi kalau sembahyang kat atas tu, ada kata soh, ada kata tak soh. Itu saja nak cerita. Tapi sebaik-baiknya kita sembahyang di bawah lah. Itu lebih baik. Melainkan kalau nak pergi jauh-jauh kan, China, US, pergi Japan, pergi Mekah, Madinah ke jauh, boleh je main atas kapal terbang kan. Sementara kalau kapal terbang tu memang ada tempat khas kan. Boleh. Kalau tak ada tempat khas cerita dia. Tapi kalau sembahyang sunat dia tak ada masalah sama sekali. Boleh saja sembahyang tanpa qiyam yang sempurna, tanpa rokok yang sempurna, tanpa sujud yang sempurna. Dan tak perlu menghadap kiblat pun. Tapi wuduk nak kena ada. Ya tak? Aurat pun nak kena tutup. Dia kiblat ada keharusan. Rukun-rukun sembahyang ada keharusan. Sebab sembahyang sunat. Purpose kepada sembahyang sunat ni lah memperbanyakkan ibadah. Dia beza dari sembahyang fardu. Sembahyang fardu dia bukan purpose nak memperbanyakkan ibadah. Pasal hak fardu ni fix. Kurang tak boleh, lebih pun tak boleh. Boleh sembahyang zuhur nak sembahyang 2 rakaat je boleh.
Boleh kalau jamak qasar lah. Kalau qasar lah boleh. Kalau sembahyang waktu biasa tak boleh. 4 rakaat mesti 4 rakaat. Ya tak? Oh, saya rajin nak sembahyang Zuhur 8 rakaat boleh? Tak boleh. Fardu ni purpose dia bukan nak memperbanyakkan ibadah. Purpose dia adalah nak tunduk dan patuh pada perintah Tuhan. Fix. Dia tak sama dengan ibadah sunnah. Ibadah sunnah ni purpose dia sebagai tambahan. Sebab tu nama dia nafilah. Nafilah dia mana ekstra. Jadi awak nak buat lebih, awak punya hal. Dapat pahala lebih. Dan purpose Allah Ta'ala mensyariatkan ibadah sunnah memang untuk tambahan ke atas ibadah fardu. Ekstra. Sebab tu dalam banyak hal, sunnah atau ibadah-ibadah sunnah lah, dia very open. Dan banyak ijtihad. Dia tak ada betul-betul solid. Haram, tak boleh. Makruh. Tak ada. Biasanya, kalau hak ni kata tak boleh, hak ni kata boleh. Dia akan jadi macam tu. Ya. Isyak macam itulah ya. InsyaAllah ta'ala. Ada tanya apa-apa tak? Isyak tu boleh berhenti ya. 40 minit sekejap ya. Okey, kemudian pengarang bab mari tajuk sunnah sebelum tidur. Ini tuan-tuan dah amal dah ni. Nak tidur very easy ya. Ambil wuduk. Kemudian bacalah doa-doa tertentu ya. Tidak banyak ha. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Itu hadis Al-Bara' bin Azib, salah seorang periwayat dalam Sahih Bukhari ya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim jambi faqili zambi. Itu dia Sahih Bukhari daripada Abi Hurairah. Pendek-pendek je zikir sebelum tidur ni. Hak panjang sikit hadis Bismillahirrahmanirrahim tadi hadis Huzaifah. Hak panjang sikit hadis Al-Bara'. Allahumma aslamtu wajhi ilaik fa watu amri ilaik wa ja'tu za'i ilaik raghbata wa rahbata ilaik la malja'a wa la manja ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa min nabiyyika alladhi arsalta. Itu agak panjang lah ya. Dan zikir tutupan last, biar kita tidur dengan zikir tu. Lepas tu jangan baca apa lagi. Pejam mata, settle. Tapi sebelum tu kita baca hak lain tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faquli zambi. Bismillahirrahmanirrahim jambi wa bika arfa'ahu in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfazha wa tahfaz bi ibadika salihin. Wahai Tuhan, kalau engkau pegang nyawaku, kau rahmatilah dia. Kalau engkau lepaskan, mana kita hidup lagi, maka jagalah dia. Kalau kita mati, rahmatilah dia. Kalau kita hidup lagi, jagalah dia. Jaga roh, jaga diri kita lah ya. Lepas tu baca ayat kursi. Apa lagi? Lepas tu tasbih 33 kali, takbir 3 kali, tahmid 33 kali. Saya ingat less than 5 minutes. Tuan-tuan dah boleh baca kesemua sunnah itu ketika tidur. Tak banyak itu je. Baca al-mu' tak al-mu'. Al-mu' tak ada syarat atas. Baring tu. Ni hak bahasa baring tu. Satu lagi 3 kul. Tak kat tapak tangan macam ni, tiup sekali, baca 3 kul. Sapu ke seluruh badan. Sebaik-baiknya buat 3 kali. Itu je lah. Ya, masa kita baring tu lah. Al-mu' tu bila ada masa boleh baca. Tak ada syarat masa kita baring. Ya. Dan Nabi bukan hanya baca surah Al-mu' saja. Nabi baca surah lain, surah Sajdah ya. Cerita dia macam tu lah. Tu very specific atau related dengan sunnah-sunnah sebelum solat. Ya. Lepas tu tuan-tuan lambat lagi nak tidur kan. Selawat. Ya. Istighfar, baca apa-apa Quran yang tuan-tuan tahu, Al-Fatihah ke apa ya. Tapi hak sunnah sebelum tidur hak tu je. Kalau kita belajar dalam buku-buku zikir based on hadis Nabi, hak tu je ya. Amanah Rasul digalakkan baca malam hari, tapi dia bukan sunnah sebelum tidur ya. Ada orang silap juga, dia kata sebelum tidur baca Amanah Rasul. Kalau kita belum baca lagi, kita bacalah. Tapi kalau kita dah baca, tak perlu baca. Tapi nak baca pun tidak salah. Tapi dia bukan wirid atau zikir sebelum tidur, before sleep. Nak faham tu ya. Ada orang dia mengajar sunnah sebelum tidur, sejam mengajar, tapi tak ada satu sunnah sebelum tidur. Sunnah nombor 1 dia kata baca istighfar. Sebab sekali kita istighfar kepada orang yang beriman, dapat pahala setiap orang beriman 1 pahala. Kalau orang beriman ada 2 bilion pahala. Dia pahala besar dia kata. Jadi sebelum tidur sunat istighfar. Logically betul lah. Ya.
pesan Rasulullah pada Aisyah tu. Mana? Sebelum tidur baca 4. Macam mana? Yang sebelum ada pesan Rasulullah pada Aisyah. Ya, Sebelum tidur. Tuan hendaklah baca Al-Quran, hendaklah kau beri semangat. Tuan orang. Yang mana? Ada tu yang pertama baca Allah cakap yang kedua sebelum kata Quran, sebelum umrah, sebelum Yang mana? Tak mana? Tak dengar, sorry. Macam mana? ada hadis yang Hadis mana? pesan, Ya, hadis yang mana? ada yang Rasulullah pesan pada Aisyah. Okey. Sebelum tidur tu. Aha. Buat 4 perkara. 4 perkara. Satu, Kata Quran. khatam Quran. Khatam Quran sebelum tidur. The whole Quran. Bukan, masih 3 kul lah yang Aisyah kata tak. Okey. Dua, Ini ada lah dia post dari tadi daripada Quran dia tiga. Tapi itulah satu selawat baca. tahu saya tak ada. Kalau ada pun tak sahih. Saya jamin tak sahih. Okey, saya balik tadi dulu, nanti saya komen ni. Lepas tu dia suruh istighfar, betul. Nabi kata dah hadis Tirmizi atau Abi Daud daripada Abi Hurairah, siapa yang beristighfar pada seluruh muslim-muslimat, Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat, ataupun muslim-muslimat, dia akan dapat satu pahala bagi setiap orang yang beriman. Betul. Lepas tu dia suruh baca Al-Fatihah dia kata. Fatihah ni seabdul-abdul surah. Lepas tu dia suruh baca, adalah beberapa perkara dia suruh, adalah 4, 5, 6 perkara kan. Yang tak betul dia kata sunnah sebelum tidur. Itu bukan sunnah sebelum tidur. Itu memang afdal. Al-Fatihah afdalus surah, seabdul-abdul surah. Istighfar kepada orang beriman, dapatlah pahala setiap bagi orang yang beriman. Tapi dia bukan termasuk dalam wirid sebelum tidur. Wirid sebelum tidur dia ada koleksi dia yang dihimpun oleh para ulama based on hadis Nabi, memang yang related kepada tidur lah. Tapi hak tadi dia open, dia boleh buat pada bila-bila masa di mana saja, dan dia amalan yang afdal. Macam selawat kan, dia kata kita selawat 10 kali Allah Ta'ala kita selawat sekali, Allah Ta'ala selawat kepada kita 10 kali. Jadi sebelum tidur kena selawat. Jadi 5-6 perkara tu yang diajar sebenarnya bukan related kepada tidur. Itu bukan sunnah sebelum tidur, itu sunnah every time. Cuma tuan-tuan nak buat before tidur, okey je, tak ada masalah. Ya, dia nak kena faham. Macam Haji kata tadi, Nabi pesan sebelum tidur buat 4 perkara. Pertama, khatam Quran sebelum tidur. Saya kata tak sahih. Pertama, istilah khatam Quran sebelum tidur pun tak tepat kan? Sebab dia tak ada istilah khatam Quran sebelum tidur. Kita baca 3 kul, seumpama kita kita baca kul huwallah sekali kan, seumpama kita baca 1/3 Quran. Kita baca kul huwallah 3 kali, seumpama kita baca keseluruhan Quran, bukan khatam Quran. Lain tu ya. Kul huwallahu ahad ta'dil sulusal Quran, itu hadisnya ya. Itu hadis saya tu, Sahih Bukhari. Hadis Abu Sa'id tak silap saya. Nabi kata kul huwallahu ahad menyamai 1/3 Quran. Itu je Nabi kata. Ya. Maksudnya kalau kita baca 3 kali, dia macam keseluruhan Quran lah. Betul tak? Tapi bukan khatam Quran. Kalau khatam Quran maksudnya kita baca daripada awal Quran sampai habis. Itu istilah kepada khatam. Tapi kalau kita baca 3 kul, kita tak khatam Quran. Kita seumpama membaca keseluruhan Quran. Sebab sekali baca 1/3, 2 kali baca 2/3, 3 kali baca keseluruhan Quran. Tapi bukan khatam. Khatam mesti daripada awal sampai akhir. Okey. Dari sudut mana hadis tu, memang majoriti ulama kata kita baca qullah sekali seumpama kita baca 1/3 Quran, kita baca qullah 3 kali seumpama kita baca keseluruhan Quran. Seumpama tu maksudnya macam mana? Pahala kita dapat macam kita baca the whole Quran, macam kita khatam. Kita bukan khatam, macam kita khatam. Memang sebagian ulama kata begitu, tak saya majoriti kata begitu. Tapi segala nanti kata tak. Mana mungkin kita baca qullah sekali, 1/3 pahala. Baca 2 kali, 2/3. Baca 3 kali, keseluruhan Quran. Orang lain baca daripada awal sampai akhir khatam, sampai 3-4 hari, sampai seminggu, sampai 2 minggu, hari-hari baca lah. Kita baca less than 1 minute, sama pahala macam dia. That is impossible. Unfair. Ya. Lagi satu, itu argument dia lah. Lagi satu, orang akan bergantung kepada benda tu. Orang tak baca, dah khatam buat apa nak baca khatam pada awal sampai akhir, baik aku baca 3 kul aja lah.
dapat pahala sama juga. Ya. Tapi yang itu argument tak kuat sebenarnya, sebab ada je amalan yang sedikit tapi besar pahalanya, ada je. Tuan-tuan semai isyak berjemaah, seumpama tuan-tuan akan mulai separuh malam, pahala akan mulai separuh malam dah dapat. Tuan-tuan semai subuh berjemaah, seumpama tuan-tuan semayang akan mulai seluruh malam, tuan-tuan dah dapat pahala akan mulai seluruh malam, belum akan mulai lagi. Jadi tak sama orang akan mulai, kesian orang akan mulai dia akan timbul macam tu tak? Sebenarnya isu fadilat ni dia tak ada masalah, ada je amalan yang kecil tapi besar pahalanya. Ya tak? Tapi macam kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata sebenarnya dan saya ramai juga ulama-ulama lain yang berpendapat begitu. Al-Imam Ibn Hajar dia kata 1/3 Quran bukan pahala, bukan effort yang kita buat macam orang baca awal sampai akhir, bukan begitu ya. Tapi ia merujuk kepada kandungan Al-Quran ya, kandungan Al-Quran, di mana 1/3 Al-Quran ialah sifat-sifat Allah dan nama-namanya. Quran ni tuan-tuan, sebahagian besar 1/3 sekurang Qurannya ialah nama-nama dan sifat Allah. Jadi yang Nabi kata kul huwallahu ahad 1/3 Quran, betul lah. Pasal kul Allah cerita pasal apa? Pasal Tuhan. 1/3 Quran memang 1/3 Quran berkaitan Allah. 2/3 lagi yang lain, campur hukum akad ibadah, hukum akad muamalah, akidah, hari kiamat. Tapi 1/3 memang bab Tuhan. Jadi kena dengan kul Allah tu. Yang saya lebih suka pendapat tu lah ya. Jadi satu baca 3 kul khatam Quran, Nabi pesan bertidur. Saya rasa tak sahih. Saya rasa memang tak sahih. Yang kedua Nabi pesan apa lagi? Istighfar. Selawat tak ada. Fadilat selawat ni tuan-tuan yang sahih satu je. Kalau selawat sebelum tidur tidak ada. Selawat ni yang sahih ada 4-5 tempat. Pertama ialah dalam semayang ya. Yang kedua ialah after azan, ada hadisnya, sebagian saya dah baca tuan-tuan ni. Yang ketiga ialah ketika nama Nabi disebut. Yang keempat ialah saya tak ingat, ada lagi, kalau cek apa lagi ya, ada 3-4 tempat lah memang khusus kita digalakkan, disunahkan berselawat. Tapi as far as saya tahu, sebelum tidur tidak ada sunnah yang khusus untuk berselawat. Bukan tak boleh selawat, boleh. Tapi nak kata sebelum tidur sunat selawat, itu kena ada nas lah. Setahu saya tidak ada. Dalam bab sunah-sunah sebelum tidur, yang sahih ke yang dhaif ke, saya lihat buku-buku zikir yang kita baca, kita rujuk, tidak ada selawat. Tapi bukan kata tak boleh selawat. Tapi nak kata selawat ni sunnah sebelum tidur, tidak ada sama sekali. Saya ingat hadis tu kalau ada pun dhaif ya. Tak tahulah, Allah Ta'ala alam. Nanti saya semak balik ya. Tapi kalau sebelum tidur, itulah bacaan yang kita kena baca. Benda tu je ya. Tapi kalau ada masa lagi, tuan-tuan boleh saja nak baca Quran, mana surah, apa semua, nak selawat dan istighfar, terpulang ya. Cuma hak betul-betulnya hak tu saja, tidak banyak 5-6 benda saja. Dan fortunately kita buatlah kalau boleh ya. Ada masing-masing ada fadilat masing-masing ya. Kalau tuan-tuan baca hadis Al-Bara' tadi, walaupun dia panjang, tapi tutup dengan hadis tu, Nabi kata kalau awak mati, awak mati dalam iman. Dengan syarat berwuduk dululah. Dan kalau boleh tidur menghadap ke arah kiblat. Ya, pasal Nabi ajar, bila kamu nak tidur pada Al-Bara', kamu hadap ke arah kiblat, kemudian letak tangan kananmu di bawah pipi kananmu. Miring miring belah kanan. Ya, miring pun bagus belah kanan doktor ya. Miring belah kiri nanti tindih jantung pula. Saya banyak miring sekarang belah kanan. Dulu suka miring belah kiri. Rupanya memang sunnah miring belah kanan dan ada kelebihannya. Kerana kalau belah kiri ni tindih jantung kita ya tak. Nonok lo ni ramai orang mati sakit jantung ni. Ya tak. InsyaAllah ta'ala cukup tu. Dan ujung sekali ialah permasalahan dalam ibadah, especially solat ya. Mungkin last kuliah nanti kalau ada nak tanya apa-apa ke apa, tuan-tuan boleh tanya. Last lah kita baca buku ini. Dan next nanti kalau ada kuliah lagi kita baca jadi buku atau ilmu yang lain. Nanti saya bincang abang lah ni apa. Jadi saya ingat 6-7 tahun dah saya berkuliah di sini. Alhamdulillah kita habislah buku Syekh Muhammad Taureq bin Soleh ni. Dan tuan-tuan boleh belilah kat Shopee, simpan ya. Saya tak tahu berapa ringgit. Saya beli dah 10 tahun buku ni. Cuma cetakan yang baru ni dia agak nipis.
Dia banyak dah buang hadis-hadis Nabi apa, dia banyak buang. Itu pun matan teks yang asal pun tak ada. Dia masuk terjemahan saja. Bolehlah untuk kita baca. Tapi macam saya, macam tadi bela, mari hadis terjemahan saja. Di mana ya? Kita nak tahu teks yang asal tu. Ya tak? Ada juga yang kita tak ingat. InsyaAllah ta'ala, mungkin setakat itu dulu, sikit sebanyak perkongsian kita. Dan bukan surau ni saja. Ada yang saya baca buku ni, ada yang saya bawa habis, bulan lepas ada yang habis satu. Lepas tu kat Rawang tu pun, saya ingat saya kuliah sini lebih awal sikit daripada sana dah 5 tahun tu. Tapi masa PKP itu flip-flop je kan. Banyak kita tak ada kuliah. Kalau kuliah direct, saya ingat 2 tahun lepas dah habis lah. Sebab saya tak baca word by word, harfan by harfin. Kita ambil poin-poin tertentu saja. Ya. InsyaAllah ta'ala. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafar. Subhanallah wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.